يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Semoga dengan kita baca kitab ni bertambah kenal Nabi kita, kita menghargai Nabi kita, mencintai Nabi kita, memuliakan Nabi kita, ya, dan suka nak ikut Nabi kita, dan kita tidak ambil contoh kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Baik. Sampai kita pada muka surat 38. Perkara yang ke tengah, yang tengah. Wa man takama min syai'in suni'a ilaihi qad illa an, apa tu? Apa bacanya Ustaz Amli? Tuntahaka hurmatullahi ta'ala. Dan tiada marah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sesuatu yang diperbuat oleh seorang kepada hadapannya sekali-kali, melainkan bahawa perbuatan itu membuka, dan perbuatan itu yang membuka dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengenai diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, diri pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau macam mana sekalipun dalam bidang kuasa baginda memaafkan, tidak ada pribadi baginda tak ada kira salah pun apa. Orang bikin apa pun, hatta isteri Nabi, memang hak suami dihormati, hak suami dimuliakan, hak suami tak boleh dibantah, itu hak suami. Kita bila baca hadis-hadis gini, orang perempuan tak boleh, orang perempuan itu hadis yang kalau isteri Nabi boleh bantah cakap Nabi, isteri Nabi kadang-kadang boleh merajuk dengan Nabi, semua itu adalah menunjukkan kemuliaan Nabi, tetapi itu bukan untuk anda ikut. Itu bukan untuk anda ikut. Hukumnya ialah apa? Laki-laki kena dimuliakan, suami dimuliakan, suami ditaati, suami tak boleh dimasam muka, suami tak begitu. Jadi itu semua tu kita menunjukkan tu hak suami. Tak boleh dikasari, tak boleh tak bagus kalau dibantahi apa cakapannya, dan kalau tidak boleh bermasam muka dengan suami, semua tu. Tapi semua tu ada pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bukan pernah isteri Nabi semua kurang ajar belaka, tidak. Pernah seketika-setika, maklum adat orang berumah tangga, dan maklum ini perempuan ada tercedera sikap dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tak ada tuntut, oi, mari di sini isteri aku, ini hak sebagai suami engkau, awak mesti begini, tanggungjawab, tidak berdosa derhaka awak. Kerana itu adalah hak dia, maka dia boleh terima dan dia boleh lepaskan saja. Maka pada Nabi tidak pernah tuntut hak dia, baik dalam sudut penghormatan dan layanan, sehingga kan makan dari sendiri pun kadang Nabi cedok sendiri di dapur. Tak mestinya dihidangkan oleh isteri Nabi. Dihidangkan Nabi makan, tidak, Nabi ambil sendiri di dapur. Dan bukan ada pun makanan apa-apa Nabi sallallahu alaihi wasallam, simple saja, ya. Begitu, ya. Dan hak Nabi termasuklah segala hak Nabi, harta rampasan perang. Peruntukan Nabi berapa banyak? Bahagian Nabi semua Nabi lepaskan balik dengan segera sampai tidak ada satu pun baki lagi, semuanya itu, ya. Semua hak baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak ambil hak dia, yang hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta orang buat perkara yang boleh marahkan Nabi, kadang orang kutuk Nabi, kadang orang cerca Nabi. Hak Allah Nabi marah. Hak Allah Nabi tindak. Hak Allah Taala Nabi tunjukkan marahnya. Pernah sekali orang-orang Yahudi ni dia mengada-ngada. Orang Nasrani pula ceroboh. Kalau orang perempuan dalam haid, kita kan ada pantang melarang kita kan. Kalau Yahudi mengada-ngada, kalau orang perempuan dalam haid tinggal serumah pun tak boleh, dibikinkan reban kat luar rumah, extra room kat luar, macam rumah tamu ke rumah orang gaji kan, kat luar gitu kan, kat luar. Awak haid tak boleh masuk rumah. Alah, macamlah dia suci sangat. Makan meja tak boleh masakkan suami semua. Kemudian tidur katil jauh sekali. Yahudi, oh kami jaga. Mengada-ngada. Nasrani pula ceroboh, perempuan dalam haid tak dalam haid, dia nak gauli, dia gauli. Kan malu perempuan tu, kan kecah, tak bagus, semua kotor semua gitu, ya, tak sihat semuanya begitu, ya. Orang Islam paling betul sekali.
Tak ada salah tidur sekatil dengan dia, tak ada salah makan dengan dia, masak dengan dia apa semua. Tak ada kena najis, tak ada apa. Yang tak boleh bahagian kotor tu saja yang tak boleh digauli dia. Begitu saja. Paling tu orang Yahudi dengar cakap gini, dia bilang, apalah punya agama, ada ke orang head pun boleh tidur sekatil dah, boleh apa semua. Dah lah, satu saja gauli semua sudah. Dia begitu kan. Ini hak siapa? Hak Allah kan? Dia cakap begitu. Seorang sahabat Sayyidina Abbad bin Bishir, moyang kepada Al-Khatib. Itu jam dia belum pindah ke Hadramaut, ya. Dia masih sana. Dia khabarkan Nabi, ya Rasulullah, apa itu orang Yahudi cakap begini-begini. Nabi marah, merah muka Nabi. Takut sahabat. Dia ingatkan Nabi marah dia agaknya. Maka dia takut, ya. Dia takut. Dia mengundur, Rasulullah, pamitan dulu ya, minta adik lari balik. Dia ingat Nabi marah dia. Sebab Nabi kan tak pernah marah sahabat. Dia cakap begini, dia ingat Nabi marah dia. Kemudian dia panggil sama sahabat lagi. Kau hantarkan susu pada Rasulullah. Tengok Rasulullah suka nak minum ke tak suka minum. Kalau Rasulullah suka minum, maknanya dia bukan marah aku, dia marah Yahudi. Kalau Rasulullah tak mau terima, maknanya dia marah aku salah, aku nak pergi minta maaf dengan Nabi. Hantar susu, Rasulullah terima minum. Iya, Zul dia datang jumpa Nabi. Baru Nabi kasih penjelasan apa semua. Kalau hak Nabi SAW, Nabi tidak marah. Hak Allah, Nabi marah. Sampai sahabat takut, kan aku yang dimarah oleh Nabi. Padahal yang dimarah oleh Nabi adalah siapa? Orang Yahudi, ya. Nabi. Kalau Nabi, apa perkara kalau yang sampai memarahkan dia, tak happykan dia, apa? Muka saja merah sikit, nampak mukanya merah sikit. Seperti Nabi dalam pembahagian harta rampasan perang, ada orang berusaha, ya Rasulullah, adil lah. Boleh cakap gitu. Adakah nak bilang kalau aku tidak adil, siapa yang adil? Rasulnya Allah akan tidak adil. Kalau aku tidak adil, siapa yang adil? Kemudian Nabi teringat, saudaraku Nabi Musa kena lebih teruk daripada umat dia. Terus Nabi reda dah. Begitu ya. Nabi dengan yang hak Nabi macam mana sekalipun, Nabi tidak ada marah, tidak ada apa. Bahkan Nabi berikan hak dia kepada orang lain semuanya tu. Baik hak layanan, baik hak apa percakapan, baik hak makanan, baik hak apa segala apa semua tu. Segala apa semua. Hak Nabi rela lepaskan semua. Tak ada Nabi tuntut pun, jauh sekali ya. Akhlak Nabi SAW. Hak Allah, Nabi perang. Nabi tidak boleh tidak, ya. Baik. Wa ma khuyyira baina amrayni qad illa ikhtara aisarahuma illa an yakuna fihi ithim aw qati'atu rahim fayakunu ab'adan nasi min dzalik. Artinya, dan tiada diberi pilih bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dua perkara sekali-kali, melainkan memilih dia akan yang terlebih mudah daripada dua pekerjaan itu. Melainkan jika adalah pekerjaan itu derhaka atau pekerjaan yang memutuskan rahim, iaitu memutuskan berkasih-kasihan dengan kerabatnya, maka adalah dia sangat menjauh akan yang demikian itu terlebih daripada segala manusia. Baik, kalau apa perkara diberikan pada Nabi, Nabi pilih yang mudah. Nabi tidak pernah pilih yang susah. Siwak saja. Dan Nabi pilih bukan untuk diri dia lah, dan untuk umat sekali ya. Untuk masalah. Siwak ni besar tak fadilatnya? Sangat besar fadilatnya. Boleh mengingatkan syahadat, jangan tak siwak ya, jangan tak siwak. Semua keluar siwak, saya nak tengok. Tak ada siwak Pak Haji. Nanti kita kasih. Ya, siwak ya. Siwak ini boleh mengingatkan syahadat ketika kita nak meninggal dunia, mengingatkan kita syahadat. Siwak boleh membuat roh kita keluar daripada jasad dengan mudah, dengan rela dia keluar. Malaikat Israel datang, roh kita mudah keluar. Kalau kita bersiwak. Macam-macam fadilat siwak ya. Besar tak fadilatnya? Berat tak siwaknya? 3 kilo tak? Mahal tak? Sampai RM3 tak? Tak ada. Kau kat Mekah secekak aja, kalau Hadramaut secekak apa, satu batang 20 sen aja. Sebatang 20 sen aja. Akan tak ada harga, ada harga juga tapi murah. Tapi Nabi wajibkan tak? Nabi pilih untuk apa? Nabi pilih untuk tidak memberatkan umatku. Kalau tak kerana memberatkan umatku, aku nak mewajibkan. Nabi pilih untuk still kekal sebagai sunat, tidak wajib. Padahal penting tak? Penting, tapi takut berat, maka Nabi pilih yang ringan untuk umat, maka Nabi pilih untuk tak wajib. Tarawih itu besar tak fadilatnya? So, Nabi keluar tak? Malam pertama Nabi keluar, berapa orang sahabat ikut. Malam kedua mereka dah bilang, Nabi semalam keluar gitu, sembahyang lagi. Dah mula lebih ramai. Malam ketiga dah full house Masjid Nabawi. Nabi tak keluar. Kenapa? Pahala besar. Tapi mana lebih ringan? Buat ke tak buat? Tak buat lebih ringan kan? Maka Nabi tak keluar. Nabi pilih yang ringan untuk umatnya. Untuk baginda sembahyang sampai malam sampai pagi. Ya, untuk umatnya Nabi pilih yang terlebih ringan. Nabi pilih yang terlebih ringan sekali. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pilih terlebih ringan untuk pada sahabat, untuk umatnya Nabi pilih terlebih ringan.
Baik itu ya. Di situ gini kita potong cakap, kita ambil iktibar cerita tentang haji. Haji mana paling afdal? Haji ifrad kah haji tamattu? Setahu kita ifrad ya. Ifrad lebih afdal lagi, dia lebih lama ihramnya, lebih banyak pantang larangnya semua banyak haji tamattu. Tapi setengah ulama berpendapat bahawasanya itu bergantung kepada awak datang daripada negeri mana dan berapa hari awak datang sebelum wukuf. Awak datang lagi seminggu, 2 minggu sebelum wukuf. Dan khususnya orang yang datang daripada negeri yang selesa, lebih selesa daripada Mekah, maka pilihlah haji tamattu. Kalau orang yang datang negeri yang lebih mudah, lebih payah dan lebih panas, harsh weather, lebih daripada Mekah, maka pilihlah haji ifrad. Kenapa? Sebab kalau orang yang datang negeri yang selesa pada Mekah, macam mana orang Malaysia, orang Singapura, kan negeri kita selesa, cuaca pun sedap, hujan pun ada, sate pun ada, semua begitu ya. Kemudian kita pergi sana, dengan beradanya kita di Mekah saja, panasnya terus, bibir kering, pecah terus. Tak pakai lip balm tak boleh. Kalau tengah panas, tangan tak pakai lotion tak boleh. Allah, kalau nak pergi sembahyang Zuhur tu, mesti kena sejadah atas kepala. Setakat songkok aja tak cukup, boleh kena heat stroke bagi orang yang tak biasa ya. Dekat Arafah, dekat Mina semua tu. Oi panasnya. Kerana beradanya di Mekah saja sudah satu payah dan berat, maka ambil haji yang mudah. Jadi boleh pakai baju, boleh minyak wangi, boleh mandi, boleh segarkan badan apa semua begitu. Ambil yang mudah. Tapi kalau datang daripada negeri yang lebih susah daripada Mekah macam Hadramaut, cuacanya sangat panas. Orang Somalia, orang negeri Afrika, dia sampai Mekah datang je, enaknya cuacanya selesa lah, seronok lah. Macam kita orang pergi Mekah macam kita pergi Australia tau. Sedap cuacanya, sejuk. Baik itu dia boleh sembahyang Zuhur kat tengah-tengah depan Kaabah, dia sembahyang saja je Afrika tu duduk. Kita tak tahan panas kan. Saja. Mereka ambil haji ifrad. Kenapa? Jadi ada kontrol sikit, ada jaga sikit, tidak terlampau selesa sangat. Jadi Nabi kalau suruh pilih yang mana? Pilih yang berat, pilih yang ringan. Pilih yang ringan. Nabi pilih yang ringan. Tidak pernah Nabi pilih yang berat untuk umat ya. Begitu, itu dasarnya ya. Jadi ingat kalau itu sahabat haji, Nabi boleh pilih yang ringan kecuali dalam yang ringan itu sampai haram. Pilih yang ringan. Kalau sembahyang subuh kalau susah, tak apalah sembahyang pukul 8. Jadi dah puas tidur. Tak ada. Ngantuk tak ngantuk kau kena bangun waktunya juga. Begitu ya. Perang sabilillah, kalau kau takut ke apa, duduk rumah sudah. Tak ada. Kena pergi, ada derhaka, kena. Silaturahmi. Nak jalin ke tidak? Jalin. Walau payah sekalipun, pergi jumpa mak saudara kau. Pergi mana walau jauh sekalipun. Kalau sampai benda, tak apa ringan. Ambil yang ringan, jangan menyusahkan, jangan memberatkan. Kan kita sekarang dengar orang cakap gitu kan. Islam agama yang ringan. Maka jangan beratkan. Ringan tak sampai meringan-ringankan. Ringan. Biasa tahu orang itu kadang-kadang apa sikit. Islam tu agamanya mudah, maka jangan diberatkan. Memang mudah tapi tak boleh dipermudah-mudahkan. Itu maksudnya ya. Jadi kalau ada dua pilihan yang tak sampai bawa kepada derhaka, Nabi pilih yang ringan. Ada seorang sahabat, Nabi sebut tentang bab haji. Dia boleh tanya pulanya, tiap-tiap tahun ke Rasulullah? Nabi tak jawab. Dia tanya lagi, tiap-tiap tahun ke Rasulullah? Nabi tak jawab. Kali ketiga dia tanya, Nabi bilang, kalau aku bilang iya, adakah kau tersanggup? Kalau yang bilang iya, kena pergi haji tiap-tiap tahun tak? Tiap-tiap tahun kena pergi tahu. Walau dari Malaysia, walau dari Johor, walau dari Negeri Sembilan pun tiap-tiap tahun kena pergi haji. Tak ke berat? Dan dia bilang, kalau aku bilang iya, adakah kau tersanggup? Tak akan tersanggup. Mudah sekali, mudah. Ya. Ada Nabi sebut tentang satu amalan. Saya tak ingat, Nabi Abdullah selalu bawakan hadis ini cerita. Siapa baca ini, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Macam mana sekali? Ada seorang bertanya, ya Rasulullah, walaupun dia mencuri dan dia berzina, walaupun dia minum arak dan dia berzina, maknanya Allah Ta'ala ampunkan dosa. Nabi bilang, walaupun dia minum arak, walaupun dia berzina. Sekarang sahabat itu kan ringan tu maknanya kan ya. Sahabat ni macam tak puas hati, dia tanya lagi, ya Rasulullah, walaupun dia minum arak dan dia berzina? Nabi bilang, walaupun dia minum arak, walaupun dia berzina. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, walaupun dia arak minum zina? Nabi tengok dia bilang, walaupun kau tak suka. Walaupun kau tak suka saja. Jadi ringan tak yang Nabi berikan tu? Ringan, tapi tak sampai derhaka. Syaratnya ada amalnya, ada taubatnya. Begitu ya. Nabi tidak memberatkan umat. Maka ini kita ambil ya, jangan beratkan. Bagi diri kita, dan kalau kita takbir umat Nabi Muhammad pun, jangan kau pilih yang berat untuk Nabi Muhammad. Yang mana lebih ringan, kasih. Yang mana lebih ringan, kasih. Jangan sampai menyusahkan orang. Jangan sampai kasih yang ringan dan membuat orang jadi
tak ada peraturan, boleh ringan, lampu merah semua kita cabut, tak ada simpang-simpang, tak lampu merah, jadi tak payah kena saman. Boleh tak? Kan susah, nanti orang berlanggar kat tengah jalan macam mana semuanya begitu ya. Allah, tak apa, kita pilih ringan untuk rakyat semuanya gitu, semua tu. Boleh mencuri pun tak tangkap. Itu tak boleh. Yang menyalahi hukum semua kau tak boleh ringankan. Tetapi yang tak menyalahi hukum jangan kau memberatkan. Kalau kita takbir orang, Nabi sendiri tak beratkan. Siwak yang ringan itu pun Nabi tak beratkan. Nabi pilih yang ringan. Nabi tidak pilih mewajibkan. Nabi hanya pilih sunatkan saja hukumnya. Begitu ya. Begitu. Nabi pilih yang lebih ringan. Nabi pilih yang lebih ringan ya. Baik. Wa makana ya'tihi ahadun min hurrin aw abdin aw amatin illa gama mahu fi hajatih. Dan tiada ada datang seorang yang merdeka atau sahaya lelaki atau sahaya perempuan padahal mereka itu meminta tolong pada suatu hajat melainkan dia berdiri sertanya di dalam hajatnya itu. Tidak siapa pun datang pada Nabi. Orang merdeka baik, Nabi layan. Ketua-ketua kabilah baik, Nabi layan. Sampai orang-orang Quraisy datang nak bincang dengan Nabi, Nabi layan. Sampai Nabi kurang layankan Abdullah bin Maktum. Sampai Nabi macam tak layankan dia, termasam sikit muka Nabi. Sampai ditegur oleh Allah Ta'ala. Abasa wa tawalla an ja'ahul ama. Telah bermasam mukanya apabila datang orang yang buta tu datang kepadanya. Itu menunjukkan apa? Nabi layan. Orang Islam tak? Bukan orang Islam. Orang kafir. Orang besar tak? Kira orang besar-besar lah, kira ketua-ketua kabilah semua tu. Nabi layan, mudah-mudahan dia masuk Islam. Nabi layan. Tak kisah orang merdeka, tak orang merdeka, orang Islam, tak orang Islam, yang patut Nabi layan, Nabi layan, Nabi layan. Hamba sahaya datang kepada Nabi, semua Nabi datang penuhkan hajatnya. Laki-laki baik, perempuan baik. Dalam kita cerita tu. Di antara yang laki-laki siapa? Salman Al-Farisi. Dia masih datang ke Madinah bertepatan dengan waktu Nabi hijrah. Bertepatan dengan waktu Nabi hijrah. Kemudian ketika nak datang Salman Al-Farisi ni, kita cerita sikitlah cerita Salman Al-Farisi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dia orang bukan Paris ya, bukan Al-Parisi, Farisi, Parsi, orang Parsi, orang Parsi. Parsi itu apa? Iran. Itu jam sembah berhala punya orang. Dia bapa dia tu noja tokong dia. Kerja dia tu menyalakan api saja. Yang kita bilang pada malam Maulid Nabi, api orang Parsi pun padam. Tu salah satu noja ni tu bapaknya Salman. Dia tukang jaga tok siak dia lah, kita bilang. Tok siak dia, kependeta dia lah. Sebab api dia tu bukan tok siak. Imam dia jaga api. Macam kita imam kita jaga mihrab, jaga mimbar. Imam dia jaga api dia. Allah, dia jaga. 1000 tahun tak pernah padam. Bapak dia tu salah satu ni. Satu hari dia tengah balik perjalanan, dia nampak orang-orang Nasrani ceramah, dia dengar. Baguslah agama dia. Ada sebut syurga, ada sebut Tuhan, ada sebut ada kitab, ada apa semua. Lagi betul daripada sembah api yang bukan-bukan ni. Budak ni lurus bendol. Balik dia bilang bapak dia, mudah-mudahan bapak dia tukar. Pak, rupanya ada Nasrani tu bagus pak agama dia. Budak ini kau pergi belajar Nasrani. Ya Allah, aku semangat budak ini. Kau jangan belajar tu sesat punya agama. Agama kita lah yang tak tersesat. Na'udzubillah min dzalik ya. Itulah umpamanya lah begitu ya. Bapak dia tak kasih. Dia curi-curi belajar juga. Bapak dia dapat tahu. Maka dia bilang sama sahabat-sahabat dia, kalau satu hari kau tengok aku tak keluar, maknanya bapak aku dah rantai aku. Betul dia tak keluar. Dan korang tolong datang lepaskan aku. Betul bapak dia dah rantai dia. Kunci dalam rumah tak kasih dia keluar. Sebab apa? Anak dia dah jadi murtad. Keluar daripada sembahan api. Sebab anak dia bukan murtad. Dah kafir pun. Begitu ya. Baik. Maka sahabat-sahabat dia selamatkan dia. Dia lari. Dia anak orang kaya. Dia bawa bekal wang. Lari. Dia tinggalkan agama dia. Tinggalkan rumah tangga dia. Pasal nak cari agama yang betul. Dia lari ikut orang-orang Nasrani ini. Terus lari tinggalkan Parsi, belayar sampai ke negeri Syam, negeri Palestin. Karena kan banyak orang Nasrani kan. Ini zaman sebelum Nabi sudah lahir, tapi Nabi belum isytihar jadi Nabi lagi. Belum hijrah lagi. Maka dia pergi Palestin, dia belajar dengan orang-orang bishop tau. Dia tak belajar dengan padri-padri biasa tau. Belajar dengan bishop orang. Dia pasal dia nak orang kaya, maka padri-padri besar yang mengajarkan dia. Dia belajar. Dan dia satu gereja ke satu gereja dia belajar. Dengan satu bishop. Bishop tu kalau bahasa Melayu kita sebut uskup ya. Satu uskup ke satu uskup dia belajar. Dan dia tengok macam-macam kerenah padri-padri dalam gereja. Dan dia ada buat hal itu, ada buat ini, tompok harta sebanyak-banyaknya pun. Sebab itu pedulilah aku nak belajar agama. Itu korang punya pasal. Dia belajar. Satu padri dia belajar yang paling senior. Nanti dia bilang, tuan kalau sampai tak ada umur tuan, saya belajar dengan siapa? Kau pergi jumpa padri sekian.
Dia pergi mati ni, pergi sampai berapa berlapis-lapis padi. Sampai salah satu guru dia belajar, guru dia mengatakan kalau aku mati dah tak ada orang lain lagi. Kalau nak agama betul, kau pergi ke Madinah. Nabi akhir zaman akan muncul di sana. Dan sekarang dah sampai waktunya dah. Dah sampai waktunya. Mereka tahu ya. Maka mati gurunya. Dia pun nak berangkat pergi Madinah. Semasa dia di Palestin tu dia kira mewah. Dia anak orang kaya. Dia belanja sana. Dia belanja sini. Dia modal itu. Dia modal ini. Sampai nak pergi ke Madinah dia ada ongkos. Ada orang Arab sanggup bawa dia pergi Madinah. Begitu dia naik kapal mereka. Diorang rompak dia. Harta dia orang rampas. Dia ni dengan dia-dianya sekali orang jual. Jadi yang bersahaya. Dia masuk, tadi dia sebagai anak orang kaya, sebagai orang penuntut ilmu. Di Parsi dia sebagai anak imam besar. Di Palestin dia sebagai orang penuntut ilmu. Dia masuk ke Madinah, pasal nak cari jalan yang betul, dia diuji oleh Allah Ta'ala. Dia masuk Madinah sebagai hamba sahaya, dijual orang. Kerja di salah kebun Madinah. Kerja kebun Madinah, dia dah nasib dia kerja kebun. Satu hari dia tengah di atas pokok tamar, tengah kawinkan tamar, tiba-tiba abang kepada tuan dia datang. Wahai adikku, ada apa bang? Celakalah kita. Kak Nabi hari zaman tu dah keluar lah. Dah keluar. Tapi bukan di kalangan kita, di kalangan orang Arab. Allah, dia dengar Nabi akhir zaman dia. Ada apa tuan, ada apa tuan? Dia punya seronok sampai dia jatuh dari pokok. Dari pokok, tuan dia terperanjat. Apa ni orang tua cakap, kau menyampuk cerita sampai jatuh pokok, tak senonoh kau. Kena marah dia dengan tuan dia. Kena marah dengan tuan dia. Malam dia habis kerja, dia pergi ziarah Nabi. Dia ziarah Nabi. Dia ada test, pada diri dah kasih test. Dia ziarah Nabi SAW, dia bawa buah-buahan, dia bawa apa semua. Terima sudi makan tuan, saya sedekah dari saya. Nabi ambil terima, Nabi tak jamah pun, Nabi beri sahabat-sahabat yang miskin-miskin. Ini tanda pertama, Nabi akhir zaman tak makan sedekah. Okey, tak ada nampak tanda pertama. Kalau aku kasih dia makan dia, tak payahlah aku belajar dengan dia. Tak payah. Nabi akhir zaman tak makan sedekah. Kalau ulama-ulama pula tak makan rasuah. Jadi kalau makan rasuah tu tak payah kau belajar dengan dia. Baik ya. Baik. Maka malam kedua dia datang, bawa lagi hidangan lagi, bawa juadah lagi, bawa buah-buahan lagi. Sila makan tuan, hadiah dari saya. Nabi ambil, Nabi makan. Tanda kedua, Nabi akhir zaman dia tak makan sedekah tapi dia makan hadiah. Hadiah terus dia makan. Tinggal tanda ketiga, macam mana aku nak tengok khatam nubuah di belakang belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kenabian. Macam mana aku nak tengok dia? Di dalam hati dia tengah terfikir-fikir, tuan Nabi belakangkan dia, Nabi buka. Nabi tahu dia nak tengok. Dia tengok betul-betul nampak tanda nubuahnya. Dia peluk Nabi, dia cium Nabi. Kemudian dia minta sama tuan dia, tuan, boleh tak saya minta merdeka? Boleh kalau kau bayar tebus diri kau sendiri. Tu apa? Hamba tebusan. Nama itu hamba tebusan ya. Maka ditebus diri sendiri. Nak kumpulkan wang macam mana? Jumpa Rasulullah. Jumpa Rasulullah. Hamba sahaja. Jumpa Rasulullah. Rasulullah kumpulkan wang. Bukan kaya Nabi. Sahabat-sahabat pun bukan kaya. Kumpulkan. Merdekakan dia. Allah. Salman Al-Farisi merdeka tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba saya minta bukan kecil tau. Merdekakan diri. Merdekakan hamba. Tu kan bayar. Mahal. Lebih mahal daripada unta. Rasulullah bayarkan free of charge. Nanti hutang kami Salman ni bayar pelan-pelan ni. Tak ada. Collect duit. Bagi percuma begitu saja. Hajat. Bukan kecil punya hajat. Yang kisah budak kecil perempuan kita tahu. Yang apa dekat pasar. Nabi nak beli gamis. Nabi kalau nak beli gamis maknanya gamis Nabi dah teruk langsung lah. Ataupun dah beri kepada orang lah. Nampak satu budak perempuan menangis. Nabi tanya, kenapa kau menangis? Tadi cik puan aku suruh beli barang. Duit tercicir. Pasti aku kena marah, kena pukul, aku takut. Berapa tercicir? Sekian-sekian. Tahan Nabi gamis. Bukan dia mahal sangat pun. Nabi kasih dia separuh, Nabi beli gamis separuh. Berapa keperluan dia, Nabi penuhkan dia punya keperluan. Berapa dinar, berapa darham dia kurang, Nabi penuhkan dia punya. Baki baru beli. Bukan Nabi bilang, untuk gamis aku sekian, ini baki baru engkau. Tak ada. Dia punya Nabi penuhkan dulu, baru Nabi beli gamis yang murah. Nabi beli gamis yang murah. Nabi beli gamis yang murah. Nabi budak tu menangis lagi. Allah, budak saya perempuan tau. Nabi dia nangis. Kenapa kau nangis? Aku dah lambat. Aku kalau balik nanti mesti cik puan aku marah. Sudah, mari aku hantar kau balik. Allah, budak kecil Nabi hantar balik. Nabi hantar balik, cik puan dia nampak dari jauh. Itu Rasulullah datang dengan hamba kita lah. Dengan hamba sahaya kita. Apa salah Nabi datang? Seronok dia. Kalau kita lah tengok tahu-tahu. Ulama datang rumah kita kan, kita happy kan ya. Kiai datang rumah kita, Habib datang rumah kita. Kita kan bukan main seronok lagi kan. Seronok orang kat dalam rumah tu, makcik-makcik dia semua tu seronok. Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mereka jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Pelan aja, Nabi tak dengar. Tak ada orang ke?
Nabi jawab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Pelan aja. Kali ketiga, kalau tak ada, Nabi berangkat jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Tadi kenapa aku salam sampai 3 kali baru kau jawab kuat? Tak dengar ke? Dengar. Tapi kami sengaja nak Nabi ucap salam. Nabi Assalamualaikum, ucap salam sejahtera ke atas kamu. Sejahtera tau. Maknanya ahli keluarga semua sejahtera. Dunia sampai akhirat. Kalau Nabi sebut sekali aja jadi. Dunia, akhirat, zahir, batin punya sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa? Jadi kami nak Nabi ucap salam pada kami 3 kali. Sebab itu kami pakai jawab pelan-pelan. Oh ya. Ada apa ya Rasulullah datang? Ini hamba engkau. Ya. Dia ada kececeran duit begini. Dan aku dah bayarkan dia semua gitu. Aku jangan marah dia ya. Dia tak sengaja. Hanya setakat itu saja Rasulullah paling besar punya pangkat. Sudi datang rumah kami hanya kerana urusan hamba saya ini saja. Ayalah. Kalau lantaran dialah Nabi datang rumah kami, tak ada dia lagi besar lagi untuk dia. Kami merdekakan dia. Allah rahmatan lil alamin tak Nabi kita. Hamba saya laki-laki baik, perempuan baik. Nabi orang besar. Ini budak kecil saja apa cerita dia kena marah dengan tuan dia. Patut juga kan. Itulah kau hilangkan barang, tak jaga betul-betul. Padan muka kau lagi. Kalau kita lah budak tu yang kita marah dulu kan. Dan itu jangan nak menangis, jangan nak buat-buat. Kalau kita bantu tidak, kita marah dia lagi. Allah. Kalau kita lah Nabi bahkan bantu, bahkan hantar keperluan. Banyak cerita. Ada satu orang perempuan. Gelarannya perempuan tak malu Madinah. Tak malu tau. Di jalan orang jantan semua. Apa khabar? Main satu siapa je semua begitu ya. Tak malu punya perempuan. Namanya perempuan tak malu Madinah. Ada juga Madinah ada gelaran perempuan tak malu. Dia nampak tengah jalan nampak Nabi tengah duduk pada sahabat tengah makan. Dia tegur siapa? Sahabat tak tahu malunya perempuan ni. Selamba je ya. Rasulullah minta makan dari Nabi. Nabi kasih, cuilkan roti nak kasih dia. Sahabat semua tengok, tapi sahabat Rasulullah gitu mereka pun tak larang lah. Tak nak lah, nak yang dalam mulut Nabi. Punya manja, punya tak malu dan manja pula minta daripada keluar mulut Nabi. Nabi berikan. Nabi keluarkan daripada mulut Nabi kasih dia. Begitu dia suap yang bekas mulut Nabi, dia jadi perempuan paling pemalu dalam Madinah. Serta-merta bertukar. Allah. Hajat tak orang merdeka, tidak hamba sahaya, tidak laki-laki, tidak perempuan. Semuanya Nabi. Hajat apa? Datang rumah, Nabi hadir. Segala apa? Nabi apa? Ada minta itu, minta ini. Nabi berikan. Ada hajat, orang datang bawa baby boy. Nabi riba, Nabi tahnikkan Nabi riba. Nabi riba dia kencing budak tu atas Nabi. Maknya datang tu Rasulullah, nak aku kencingkan Nabi. Nabi tak ada apa-apa. Ambil air, renjis saja. Nabi sampai hajat dia semua. Anak awak hati-hati ya, dia tak pakai pampers, nanti kena saya ya. Begitu saya ni nak sembahyang. Tak ada, Nabi tidak ada begitu ya. Nabi ambil, Nabi riba. Betul-betul budak tu kencing, Nabi tak marah, Nabi ajar hukum lagi. Segala hajat Nabi tunaikan. Kecil baik, besar baik. Nabi tunaikan, tidak pernah Nabi tolak hajat orang. Siapa semua tu. Ini sebenarnya makhluk Nabi contohlah, ini semua contoh. Orang minta hajat dengan kita semua. Tak maaf ya, saya sibuk. Tak dapat, tak bagi banyak, beri sikit. Tak dapat beri nasihat yang baik. Dan wajah yang manis. Jangan menyakiti dia. Dan kau tak beri, kau menyakiti. Bang, minta dia demam bang. Awak ni tak ada kerja lain ke? Awak tak ada tudang pak kerat ke? Allah. Begitu ya. Jangan dia. Boleh beri. Tak boleh beri, sudah. Begitu ya. Nabi tidak pernah tolak hajat orang. Kecuali Nabi tunaikan belaka. Ya. Baik. Contohnya yang Nabi punya baju besi sampai gadai, hajat orang. Sahabat Nabi gadai bukan pasal nak beli gandum untuk family dia tahu. Maknanya family dia tak ada apa-apa. Kalau ada dia kasih orang, dia lapar. Sahabat dah kenyang, dia masih menanggung lapar. Sebab kalau sahabat lapar, Nabi dah lapar. Sahabat datang, ya Rasulullah minta apa makanan, tak ada makanan. Nabi tak ada apa. Kalau Nabi ada, Nabi dah beri. Nabi tak ada. Nabi bilang kau pergi kalau minta sama Abu Bakar, minta sama Umar, mereka kasih free saja. Nabi tak nak. Nabi PM-nya tidak ngerambul. Tahu ngerambul. Ngerambul tu take advantage. Opportunist. Nabi suruh pergi sama Yahudi. Sebab Yahudi sanggup nak jual beli. Pergi Yahudi. Minta barang itu. Nanti aku bayarkan hutang. Dalam Yahudi itu mengada-ngada. Tak boleh kecuali gadai. Barang taruh jaminan. Nabi kasih baju besi. Baju besi itu perang punya tahu. Kan kiranya security kita kan. Nabi kasih baju besi sebagai gadai. Nabi bilang kalau aku tak jaga amanah, siapa tak boleh percaya, siapa nak percaya. Kasih baju besi. Jadi baju besi Nabi tu gadai untuk apa tahu?
untuk dapatkan makanan gandum untuk siapa? Bukan untuk Nabi anak beranak, untuk sahabat yang minta. Dia tunaikan walaupun dia yang cagarkan, dia yang pasang baju besi. Gadaikan baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggalkan orang punya hajat, semuanya ditunaikan dia. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Taala merahmati kita dan ampunkan dosa kita dan dapatlah pula kita mencontohi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.